أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semalam kita telah pun melihat kesan buruk daripada sifat tidak menghormati pemimpin, sama ada melalui kata-kata ataupun melalui perbuatan, dan juga bagaimana kesan buruk apabila level ataupun laras suara antara kita sesama kita sepatutnya dibezakan kita dengan yang memimpin kita, ya, sama ada suami kita, sama ada ayah kita, sama ada ibu kita, sama ada majikan kita. Jadi laras suaranya mesti menggambarkan adanya penghormatan, ya, mesti menggambarkan adanya penghormatan. Jangan disama levelkan, disama paraskan di antara kita sesama kita. Dan kalau itu tidak diamalkan, ya, angkat suara, tinggi suara sehingga tenggelam suara pemimpin, dan menggunakan laras suara yang sama dengan kita sesama kita, dengan kita dengan pemimpin, apa kesan buruknya dari sudut maknanya akhiratnya, dari sudut akhirat. Walaupun ini hablum minan nas, tapi kesan buruk dari sudut akhiratnya, antahbata a'malukum, akan gugurlah pahala-pahala amalan kamu, menjadi sia-sia. Di sini disebut menjadi sia-sia, maknanya tanpa disedari. Wa antum la tash'urun, kita merasakan yang kita dah banyak buat baik, ya, dah banyak kita maknanya berhablum minallah, berhubungan dengan Allah, alhamdulillah. Tapi rupanya kita ada masalah dalam hubungan kita sesama manusia, ya, kita ada masalah dalam hubungan kita sesama manusia yang menyebabkan akhirnya oleh kerana tidak ada penghormatan, tidak ada etika dan akhlak dan adab, akhirnya habis gugur segala pahala-pahala amalan kita dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ya. Jadi begitu. Jadi manusia dengan segala kerencamannya, ya, manusia dengan segala perilaku dan rupanya, dia tak boleh lepas daripada asas agama,
ya, kok macam mana pun dia dengan kerencaman manusia ni, dengan style dia, tapi asas agama antara lain ialah akhlak. Asas agama itu akidah, akhlak, syariah, ataupun rukun agama, ya tak? Ya, rukun agama tak boleh lepas daripada akidah, akhlak dan syariah. Walau bagaimanapun dia, badawikah dia, ya tak, babarikah dia, ya, barbari ni orang-orang apa ya, barbar, ya, orang-orang barbar di utara Afrika, ya tak, di utara Afrika, ataupun apa nak sebut, ya, minta maaf, ya, orang Melaka ke dia, Hawa, kau aku ingat kau dah mampus dah, macam mana pun, ya tak, kita tu orang Melaka ke, kita tu orang mana ke, Hawa tak Hawa ke ya, kita kena ada basic akhlak, ya, basic akhlak tu kena ada. Ada benda yang mau tak mau kita kena, maknanya patuh tunduk kepada maknanya akhlak, walaupun dengan kepelbagaian dialek, logat dan budaya. Aku ingat kau dah mampus dah kan, itu betul lah tu, itu cakap dia Melaka, buat macam mana, ya tak? Tapi basic akhlak apa? Menghormati. Laisa minna man lam yarham sigharana wa lam yuwaqqir kibarana, kata Nabi. Bukan daripada umatku orang yang tidak orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil. Bukan daripada golonganku orang yang tidak hormat orang tuanya. Nabi sampai tak mengaku umat lah. Laisa minna man lam yarham sigharana wa lam yuwaqqir kibarana. Bukan daripada umat kami, bukan daripada kami orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tuanya, ya, tidak menghormati orang-orang tuanya. Jadi maknanya walaupun perongkap ada, mika orang Melaka ke, mika orang Badui ke, mika orang apa lagi, barbar ke, tapi basic akhlak tu kena ada, iaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya senya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya senya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi maknanya kerencaman itu diurus, dikendalikan. Quran turun, ya tak, membetulkan. Nabi pun mengurus dan membetulkan. Begitulah situasi yang terpaksa Nabi hadapi, ya, di Mekah, di Madinah. Pasal yang datang kepada Islam ni, dalam Islam tu, oleh kerana terbukanya Islam, yang datang ni macam-macam. Tara-tara Robin Hood pun ada. Apa nak heran? Yang datang tara-tara Robin Hood, dia datang dengan berkuda je, masuk dalam masjid Nabi, masuk Islam pun atas kuda je. Oh, ada orang jenis hobi tu. Tapi Nabi terpaksalah urus, kendali Allah. Jadi begitulah, ya tak, kerencaman yang terpaksa dihadapi dalam pergaulan ini. Kita bukan maknanya berdepan dengan chip-chip elektronik. Ya, kita bukan berdepan dengan chip-chip elektronik, ya tak, yang sifatnya homogeneous. Ini dah, ini orang macam-macam apa khainahnya, ya tak. Jadi sepatutnya kena ada kita jiwa besar, kesabaran, keterbukaan, menghitung diri, melihat, bertanya, ya tak, ke mana silapnya. Jadi begitulah, datang Al-Quran membetulkan sikap, perangai, budi pekerti, tindak tanduk dan sebagainya, ya tak. Jadi sampailah kita ke ayat ketiga ni, ya, insya-Allah, iaitu perkataan ghadda yaghuddu, ya, ghadda yaghuddu. Kalau tuan-tuan baca surah An-Nur, di sana ada perkataan ghadda yaghuddu absarahum. Absar ni maknanya pandangan mata, ya, pandangan mata, rendahkan pandangan mata, ya tak, di sana dalam surah An-Nur. Ya, maknanya qul lil mu'minin ay yaghuddu absarahum, ya tak,
katakanlah kepada orang mukminin supaya mereka merendahkan pandangan, jangan meliarkan. Jadi di sini ada perkataan ghadda yaghuddu. Ada di sini perkataan ghadda yaghuddu, makna merendahkan aswat, suara di hadapan Nabi. Ya, sebelum ini ayat 2 menceritakan orang yang meninggikan suara. Ayat ketiga ya menceritakan orang-orang yang merendahkan suara. Inna dengan makna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang merendahkan suara. Siapa demo ni? Secara khususnya adalah Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Orang yang sama. Yang sebelum ini kena tegur pasal meninggikan suara, kali ini orang yang sama ya tak diceritakan mereka ini merendahkan suara, sehingganya Saidina Abu Bakar bila bercakap dengan Nabi itu macam berbisik. Ekoran ditegur ayat 2 tu, ekoran kena tegur ayat 2 tu. Lepas tu Saidina Abu Bakar kalau bercakap dengan Nabi macam bercakap berdua je, orang lain tak dengar. Orang lain tak dengar, dia bercakap berdua je, macam berbisik je rupanya ya tak? Dan juga begitulah Saidina Umar. Sampai Nabi terpaksa pula tanya, apa dia Umar? Aku tak dengar. Punya rendahnya suara Saidina Umar ini ya tak? Rendahnya suara Saidina Umar ini sampai Nabi pula terpaksa yastafhimuhu, minta penjelasan. Apa dia? Tak jelas ya? Apa dia? Jadi demikianlah bila kena tegur, perbaiki diri ya tak? Bila kena tegur, perbaiki diri. Jadi Saidina Umar perbaiki diri, Saidina Abu Bakar perbaiki diri ya tak? Bahkan sebenarnya kita berterima kasih kalau orang negur kita. Kita risau kalau kita salah, tak ada siapa nak negur. Itu yang kita risau. Kata Saidina Umar, bila dia jadi khalifah ya, lantaknya teroyak, sudah tak renti-renti. Lepas kena pilih jadi khalifah, balik ke rumah teroyak sampai ke subuh, tak habis lagi teroyaknya ya tak? Sampai datanglah Bilal bertanya, apa lagi yang diteroyakkan? Tak habis lagi tangisnya. Kata Saidina Umar, aku ni dah jadi khalifah, terkenal aku ini dengan orang yang garang ya. Aku takut kalau esok aku buat salah masa jadi khalifah, tak ada siapa yang berani negur. Welo ya. Bukan dia takut kena tegur, dia takut kalau tak ada siapa negur. Ini bertentanganlah dengan cerita wayang kulit. Wayang kulit bukan boleh ditegur. Kalau tegur je katanya dah dia tak bagi negur dah. Dia tak bagi negur. Itu kalau selalu tengok wayang kulit. Saya kalau 40 malam tu tempat saya wayang kulit lah. 40 malam ni zaman story lah. Tempat saya wayang kulit. Daripada kecil lagi gemar kena dengar cakap orang Kelantan ni. Wayang kulit dah ya tak? Jadi maknanya kita kata bahawasanya bagaimana Saidina Umar begitu takut kalau tidak ditegur. Jadi kesan daripada teguran Saidina Umar ini, bila bercakap Nabi terpaksa bertanya, apa dia Umar? Tak faham. Apa dia Umar? Tak dengar. Begitu. Macam mana? Tak jelas. Nabi terpaksa. Kesan daripada ditegur ayat kedua ni menyebabkan dia berubah. Tak? Dia berubah. Tak? Bukan senang nak berubah ni. Tapi dia berubah. Jadi maknanya apa ya? Maknanya kita kata bahawa teguran itu teguran yang membina, dan dia terima teguran itu ya untuk memperbaiki diri. Lawan pendapat, kawan berfikir. Ya tak? Lawan pendapat adalah kawan berfikir. Ni kalau ya je langsung tak mikir, langsung tak berfikir. Kalau ya je ya tak? Langsung tak berfikir. Jadi berbeza pendapat itu adalah kawan untuk kita berfikir ya tak? Jadi dengan sebab itulah makanya tindak balas sahabat Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita tak terima Kasim Ahmad ke Sisters in Islam ke, sebab dema kata nak faham Quran ni tak payah rujuk sahabat ya. Pahaman dema ya, pahaman dema maknanya Sisters of Islam lah, nak kata in Islam payah juga ya tak? Dan juga maknanya pahaman orang macam dema ni, Kasim Ahmad dengan golongan ini, maknanya dipanggil apa ya? Apa nama gerakan Kasim Ahmad tu? Inti hadis, tapi dia ada pertubuhan dia. Apa dia?
pertubuhan gam fam apa nama? Jemaah jam. Allah, udah bunyi sama pula dengan nama saya, jam tak? Awak kalau nyain kecil tu jam je dah. Jemaah Al-Quran Malaysia. Jadi faham dia kata kalau kita nak baca Quran ni, kita tak payah rujuk kepada bahasa Arab. Kita tak payah rujuk kepada sebab nuzul. Kita tak payah rujuk kepada sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi ni tak payah rujuk. Jadi macam mana dia nak tahu apa premisnya, apa groundnya, apa presidennya sehingganya ayat itu diturunkan, apa duluannya, sehingga ayat itu diturunkan. Jadi katalah kita nak faham ayat 3 ni, kalau tak rujuk pada generasi sahabat sebagai generasi Al-Quran, jilul Quraniyul Farid, mereka adalah generasi Al-Quran yang unik. Samalah macam saya nak faham Kuala tapi saya tak refer pada orang Kuala. Saya nak faham Kuala tapi tak rujuk pada orang Kuala, saya rujuk pada orang Ipoh. Mana maunya? Dia nak faham Kuala kena rujuk orang Kuala lah, bukanlah nak taksub tapi nak ngaburkan. Dari sudut primary source. Dalam research kita ada sumber prima, ada sumber sekunder, ada secondary sources, ada primary sources. Tentulah primary sourcesnya daripada orang Kuala sendiri. Jadi nak research Quran, nak faham Quran, mau tak mau kita kena tengok bagaimana generasi sahabat, bagaimana Quran ini diturunkan, apa puncanya. Puncanya Saidina Abu Bakar meninggi suara, Saidina Umar meninggi suara, lalu ditegur. Ayat ketiga akhirnya turun. Ayat ini sebenarnya menceritakan dua sahabat yang suaranya tak dengar. Siapa? Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Jadi sebab itu dikatakan mereka yang merendahkan suara semasa berada di sisi Rasulullah, inda Rasulillah. Inda tu di sisi, maknanya tak jauh, hampir. Maknanya proses mendekat, proses membetulkan diri bukan jauh daripada pimpinan, dekatkan diri kepada pimpinan. Proses memperbaiki diri. Katalah kita ditegur oleh ayah kita, bukan jauh dari ayah. Katalah isteri ditegur oleh suami, bukan jauh dari suami. Semakin ditegur semakin hampir kepada pemimpin, pekerja dengan majikan. Bukan bila ditegur pekerja jadi jauh daripada majikan, semakin hampir dengan majikan. Itu yang dikatakan inda, di sisi, lebih dekat untuk memperbaikinya mengikut bagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin, bagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, bagaimana yang dikehendaki oleh suami, bagaimana yang dikehendaki oleh ibu, ayah, bagaimana yang dikehendaki oleh, maknanya kita kata majikan, bagaimana yang dikehendaki oleh ketua negara, presiden dan sebagainya. Bukan jauh. Tambah zaman sekarang, di zaman Facebook, cukup gemar lotor dari jauh. Face to face tak ada, face to book je. Zaman sekarang ni dia gemar melempiaskan rasa tak senangnya ke dalam Facebook. WhatsApp pun WhatsApp lah, macam-macam lah zaman sekarang. Instagram ke apa, awak nyebut je kan nyerti tu. Instagram ke tak apa benda ni, tapi tak ada face to face. Human relation zero. Katalah hubungan sesama manusia kosong. Dia main dari jauh je, pakai Facebook je, lempar, lempias, masukkan. Kadang-kadang kelahi dengan suami, masuk dalam Facebook tu. Ngaburkan tak puas hati tentang suami tu, masuk dalam Facebook. Apakah dia? Orang cerita dalam kelambu, bawa keluar, buat apa? Itu tak semioknya tu. Tak semiok. Kata tak ada sempadan. Dah banyak sempadan pula dah. Dah banyak sempadan ni dah. Jadi akhirnya melayan. Jadi dalam Facebook tu bukannya semua semiok yang baca tu. Ada yang pura-pura jadi nak menyelamatkan keadaan, Jadi apa-apa you jumpalah dengan I, I boleh bagi nasihat. Udah. Allah lain ceritanya, bercerai macam mana? Bercerai. Kawan saya bercerai, dua-dua guru besar tu bercerai macam mana? Kisahnya pasal ngadu dalam Facebook. Lepas tu jumpa balik buaya prank, gila prank,
bercerai, anak 4 orang 5 orang, dua-dua guru besar, well off. Itu ceritanya tak. Itu tak payahlah ya. Jadi hendaklah lagi berdamping, ya tak? Bila ditegur lagi berdamping, bukan bertambah jauh. Inda Rasulillah. Maka ulaika alladzina imtahana Allah. Orang-orang itulah orang yang telah diuji. Maknanya apa? Kita kata bahawa Sayyidina Abu Bakar diuji dengan arahan itu, dengan teguran itu. Sayyidina Umar diuji dengan arahan dan teguran itu. Bila mereka lulus ujian itu, ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Ya, rupanya untuk jadi orang yang takwa ialah orang yang bersedia menerima ujian dan lulus ujian. Dia tak maunya secara teori. Takwa ni tak boleh secara teori. Ya tak? Takwa ni tak boleh secara ilmu semata-mata. Takwa ni dengan ilmu semata tu tak jadi. Dengan maknanya praktikalnya, diuji sungguh, ditegur, ya tak, perilaku, dia lulus dengan teguran itu, barulah orang ini dianggap orang yang berjaya dalam ujiannya untuk memperolehi takwa. Ulaika alladzina imtahana. Imtahana tu orang Arab panggil imtihan. Imtihan tu ialah ujian. Bagi orang yang tahu bahasa Arab, imtihan daripada imtahana. Imtahana tu pula daripada perkataan mihnah. Imtahana tu daripada perkataan mihnah. Kan selalu orang sebut fitnah dan mihnah. Orang selalu sebutkan fitnah dan mihnah. Daripada mihnah timbullah imtahana. Daripada imtahana timbullah imtihan. Jadi jangan fikir takwa itu hanya dalam kepala, menghafal ayat itu dan hadis ini. Dah. Takwa ini dengan ujian. Boleh tak terima teguran? Boleh tak muhasabah diri? Bila Allah tegur, dia muhasabah diri. Sayyidina Abu Bakar muhasabah diri, Sayyidina Umar muhasabah diri. Allah Ta'ala isytiharkan orang ini alladzina imtahanallahu qulubahum lit taqwa. Orang yang telah diuji hati-hati mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi hatinya bersedia menerima, ya tak, teguran, ya tak, kritikan, ya, hukuman. Kita ambil contoh yang paling agung juga ialah Ka'ab bin Malik. Itu memang luar biasa. Ka'ab bin Malik diboikot 40 hari. Kesnya dia dihukum kerana tidak terlibat dalam peperangan Tabuk, kan? Dia tidak terlibat dalam peperangan Tabuk. Sedangkan dia tak ada apa keuzuran, tak ada excuse, tak ada apa keuzurannya. Akhirnya balik daripada Tabuk, Rasulullah arahkan jangan siapa jawab salam, jangan siapa tegur, jangan siapa bersoal jawab, jangan siapa maknanya berjual beli, jangan siapa ada hubungan siapa dengan dia. Jangan. Sampai isterinya datang, ya Rasulullah, saya macam mana ya Rasulullah? Saya isteri dia. Nabi pun panggil Ka'ab, wahai Ka'ab, suruh isteri kamu balik ke rumah orang tuanya, untuk menunaikan arahan ini, arahan boikot Ka'ab bin Malik kerana dia tidak terlibat di dalam peperangan Tabuk, sedangkan dia tak ada keuzuran. Isterinya, ya, maknanya kita kata tak adalah pula protes. Ka'ab kata pada adinda kata dia Rasulullah, adinda kena balik rumah orang tua. Dan isterinya balik. Tak ada pula isterinya maknanya abang demo, ya Allah tak patut benar buat abang. Ya dah, abang dah lama masuk Islam, ada sumbangan abang, ada jasa abang, tak terlibat satu je abang dalam peperangan Tabuk. Ya dah, itu pun jauh. Patutnya demo tak boleh lebat kopi tu abang Moh kita, moh kita ya dah. Tak ada. Isterinya pun balik kepada rumah orang tua. Ka'ab ni diterima hukuman tu. Dan apabila datang utusan Rom menggoda dia, dalam surat utusan Rom itu
aku dengar kamu sudah dihukum dan diboikot oleh Muhammad, oleh Tuan kamu dan sahabat-sahabat kamu. Mari datang kepada kami, kami akan bagi kamu layanan seindah dan sebaik-baiknya. Ka'ab digoda oleh utusan oleh Rom, Konstantinopel lah, Rom Timur. Sebab kita ada Rom Itali, kita ada Rom Timur, iaitu Konstantinopel. Ya tak? Dua-dua tu sebenarnya di bawah jajahan. Nah, jadi Ka'ab baca surat ni tuan-tuan, dikoyoknya. Bukan bila dia dapat surat tu, dia dapat tawaran lagi best. Ya tak? Layanan 5 bintang. Di mana? Di Rom. Peduli apa sama maknanya Islam, peduli apa sama Rasul, peduli apa sama Muhammad, dia ada dapat tempat yang lebih baik. Ka'ab tak buat apa itu. Ka'ab ambil surat tu, dikoyoknya. Lalu dia kata, hadhihi musibatu kubra. Dia kata ini musibah lagi besar. Lagi besar musibahnya daripada hukuman yang dia kena terima dengan penuh sabar. Bukan pula menerima layanan-layanan daripada Rom. Ni ada macam mana hebatnya kita kata Ka'ab bin Malik. Dia kata hadhihi musibah kubra. Ini musibah lagi besar ni, kata dia. Dikoyoknya je surat tu di hadapan utusan Rom tu. Balik. Disuruh balik dah. Disuruh balik je ya. Jadi ni hebatnya Ka'ab melalui ujian. Ini baru tak dapat ketua cawangan, ya tak? Udah nak ngisi borang lain apa ke, ya tak? Baru tak dapat jadi JKK je, ya tak? Udah protes, bukan main lagi, ya tak? Jadi sebenarnya ya, kita kata bahawa bagaimana ikhlasnya, ya tak? Ka'ab, ikhlasnya Saidina Umar, ikhlasnya Saidina Abu Bakar dalam menerima teguran, dan dia koreksi diri. Dia koreksi diri, dan orang ini Tuhan kata lulus. Imtahanallah qulubahum lit taqwa. Allah telah uji hati-hati mereka untuk bertakwa. Apa makna takwa di situ? Takwa di situ ialah hormat pemimpin. Jangan mendahului pemimpin, kata-katanya dan perbuatannya. Jangan mendahului dengan suara-suara kita dan sebagainya, keputusan-keputusan. Ya, jangan kita mendahului pemimpin. Itu sebahagian daripada takwa. Ya, maknanya kalau kita dalam organisasi, kita ada setiausaha, kita ada pengurusinya, ada presidennya, ada dan sebagainya. Jadi ini proses. Tapi bukan tak boleh pula menegur. Bukan tak boleh menegur, boleh tegur, tapi dengan caranya, dengan adabnya. Ya tak? Dengan susilanya. Jadi sebab itulah memang Saidina Umar selalu akan memberikan pendapat kedua. Saidina Umar biasa memberikan pendapat yang kedua, dan Nabi tidak pula pekup mulut dia. Biar dengar. Jangan banyak labun. Tak. Nabi tidak pernah meng-ISA-kan Umar. Ya, tak pernah Nabi meng-ISA-kan Umar lantaran Umar ada pendapat kedua. Tak ada. Bahkan pendapat kedua dimuliakan. Ya tak? Pendapat kedua itu dimuliakan, ya, kerana dengan pendapat kedua itulah kita ada kematangan berfikir. Jadi ni kadang-kadang kita ni kalau feudal ni maknanya langsung tak boleh ada pendapat kedua. Itu feudal. Satu je, ikut je dah. Ya tak? Jadi pendapat kedua adalah pendapat yang dimuliakan, ya. Maka apakah balasan kepada orang yang begitu? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah bagi kemuliaan kepada orang yang hormat kepada pimpinannya, sama ada ayahnya, ibunya, suaminya, ya tak, majikannya, presidennya dan sebagainya, ya tak, maka baginya keampunan. Ini hablum minan nas, tapi dia ada kesan ukhrawi, ya, dia ada kesan ukhrawi, kesan akhirat. Makna ukhrawi itu akhirat lah, ya tak? Dia ada kesan ukhrawinya ialah dia dapat keampunan pasal menghormati orang yang di atas. Soal kalau pimpinan salah kita tegur, itu biasa kita tegur, ya tak? Tetapi maknanya ada adabnya, ada salurannya, ada pendekatannya untuk diberikan teguran-teguran. Tetapi menghormati tetap ada. Jadi penghormatan itu apa balasannya? Akhiratnya ialah lahum maghfirah, bagi mereka keampunan
Dan kemudian wa ajrun azim, ganjaran yang sangat besar di sisi Allah, iaitu syurga. Ajrun azim itu syurga lah, sebab bila dah terampun, orang yang tidak terampun tak adalah syurga. Bila terampun, syurga lah. Sebab itu disusun, ya tak, bermula dengan rahmah, maghfirah, itqun minan nar. 10 pertama rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, budi bicara, ihsan. 10 malam kedua, 10 hari yang kedua, keampunan, maghfirah. 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Nak dapat bebas daripada api neraka tu kena ada maghfirah, keampunan. Nak dapat keampunan itu perlukan rahmat, kasih sayang. Jadi carilah kasih sayang, carilah jalan supaya kita dikasihani oleh Allah. Dan begitulah kita dengan manusia pun, supaya manusia maafkan kita, carilah jalan untuk kita dikasihi dan disayangi oleh manusia. Jangan meretang-retang. Meretang-retang ni balik keluar dah. Jangan meto tak tentu kira. Jangan maknanya marah, baran. Jangan, ya tak? Jadi maknanya ada pendekatan yang mesti dilakukan, ya tak? Maka dapatlah dia ganjaran yang azim, yang agung, ya, yang besar lagi agung, ya tak? Itu yang azim, yang kita pun guna azim ini bila kita kata azimu syahrakum, ya tak? Autiru wa majjidu wa azimu. Autiru tu maknanya Bilal kata berwitirlah, pasal ada yang dah bangun, ada 8 rakaat. 8 rakaat mulalah dah. Mulalah bangun. Lalu Bilal kata autiru, autiru tu witirlah. Wa majjidu, muliakanlah. Wa azimu, agungkanlah. Syahrakum, bulan kamu, syahras siyam. Jangan nak keluar mencari bubur. Dia sebenarnya, dia Bilal tu jadi konduktor. Kalau dalam choir, konduktor nama cikgu ya? Kalau choir tu konduktor. Kan? Kalau konduktor suruh itu, kita ya dah. Konduktor suruh turun, kita pun turun. Jadi konduktor kata autiru, mari kamu semayang witir. Atau ngimbo ya dah. 8 rakaat ngimbo ya dah. Wa majjidu, muliakanlah. Wa azimu, agungkanlah. Syahrakum, bulan kamu, syahras siyam, bulan puasa. Rahimakumullah, moga merahmati kamu. Masalahnya konduktor tu tahu tidak tu kan? Masalah konduktor tahu tak yang dia sedang conduct the ceremony, dia sedang conduct, maknanya the ritual, ya, maknanya kita kata apa, ya, prayer tu, dia sedang conduct tu, dia tahu ke tidak? Dia kadang-kadang bila dia tak tahu, itu yang dia tak conduct. Kadang-kadang dia tak bagi, dia tak arah. Tiba-tiba subhanallahil ma'bud, subhanallahil majid, subhanallahil ayyil. Orang di belakang macam mana nak ngikut ya? Kalau choir macam mana orang belakang nak ngikut? Udah loncat-loncat terpelantin-pelantin orang sudahnya, ya tak? Pas dengan kayu-kayu dia pelantin. Dengan kayu-kayu dia pelantin, ya tak? Jadi sebab itu orang yang jadi konduktor ni bukan bas ya. Yang kondak sembahyang ni, kalau tasbihnya biar sikit perlahan, autiru ataupun apa dia panggil subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil maut, supaya orang boleh ngikut. Ini tak baginya orang ngikut. Dia naik Vespa dia je kan. Vespa pula, Vespa Kuala kan. Memang tak bagi orang lain, orang Ipoh naik tak baginya. Jadi pelan-pelan ya tak? Pelan-pelan ya tak? Allah janjikan keampunan. Jadi kita merendahkan suara balik di hadapan orang yang memimpin kita. Allah janji keampunan. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah janjikan syurga, ya? Allah janjikan syurga. Tapi nak buat ni bukan senang ni, nak buang ya tak? Nak telan macam mana ya tak? Tapi itulah sebenarnya formula penyelesaian. Bila kita berkrisis, itulah formula penyelesaian, ya tak? Itulah cara kita nak keluar daripada masalah kita. Kalau tak mau, sampai ke sudah lah, ya tak? Sampai ke sudah lah. Cuba tengok nota kakinya di muka surat 2655 di bawah sekali.
4922 katanya intisari bagi akhlak yang baik muncul dari hati. Akhlak yang buruk tu puncanya hatinya bermasalah. Kalau kita tengok seorang itu tengok keluar dari sudut luarannya, cakap dia, tindak tanduk dia puncanya masalahnya hati dia. Hati yang bersangka buruk, hati yang ada berdendam, hati yang sudah maknanya kita kata menganggap bersalah sipulan-sipulan itu, hati yang mementingkan diri, keluarlah daripada dia. Dia serupa macam ni juga tuan-tuan, minyak wangi minyak wangi kan orang Arab dia ada caranya minyak wangi dia bakarnya minyak wangi tu cendana ke gaharu ke yang dibakar tu apakah yang dibakar itu kemian ke jadi maknanya dia daripada dasarnya tu daripada dasar itu baru nampak, barulah keluar wanginya tu. Jadi yang berbunyi, yang berbau ni kalau dah maknanya kita kata yang di dalamnya tu rosak tak elok, tengoklah baunya. Kalau dah makannya petai udahlah tu, janganlah berkongsi bilik air. Kecuali satu rumah makan petai baru boleh berkongsi bilik air. Kalau tidak, kesian dia yang tak makan tu, menjadi mangsa lah dia. Jadi kena ada buat satu bilik. Bila mana ada petai di rumah, bilik air yang di depan hanya untuk yang makan petai sahaja. Itu contoh tak? Jadi maknanya datangnya bau tu inputnya dari dalam, inputnya dari dalam, puncanya daripada dalam. Orang yang berkenaan, orang yang dengan sebenarnya serta secara ikhlasnya menghormati pemimpinnya, ada mempunyai takwa. Dia cukup hormat, dia cukup memberikan, maknanya kita kata kemuliaan. Dia tak akan mendahului, dia akan muhasabah diri. Yang sebenarnya takwa itu ada dalam hati. Sebagaimana pula halnya dengan orang yang melakukan yang sebaliknya. Tinggi suara, tenggelam suara, yang ini jaga baik-baik. Suami isteri ni kena jaga sungguh-sungguh ni, Allahu Akbar. Maknanya jaga baik-baik. Serupalah kita dengan ibu yang dah tua, ayah yang dah tua. Kalau muda tu tahan lagi, ini yang dah tua ni. Saya selalu bercakap, bela orang tua ni tak ada dosa pun jadilah nak dapat pahala entahlah. Tak ada dosa pun jadilah nak dapat pahala entahlah. Allah boleh bertahan tak ada dosa pun, masya-Allah dah. Sebaliknya, kalau kita tak jaga takwa, tak jaga penghormatan kita kepada yang memimpin kita, mungkin menjadikan sia-sia usaha yang bertahun-tahun. Segala kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, amalan-amalan kita yang berupa hablum minan nas, hablum minallah, bahkan hablum minan nas. Kita punya performance, kita punya apa tindak tanduk kita sebelum ini, akan melemahkan kewenangan pemimpinnya. Kewenangan ini maknanya kewibawaan, wibawa pemimpinnya habis pelantak di pengikut ni tadi. Pelantak ataupun kesan daripada perangai pengikut ni tadi, yang tinggi suara, yang mengenepikan suara pemimpin dan sebagainya, kesannya hilang wibawa pemimpin itu. Dia kata dia kata melemahkan kewenangan. Kewenangan ni kewibawaan pemimpin, dengan ia tidak memberikan penghormatan sewajarnya terhadap pemimpinnya. Jadi di sini tuan-tuan, wibawa pemimpin itu pun hilang, wibawa pengikut itu pun hilang. Wibawa pemimpin tu hilang, wibawa pengikut tu pun hilang. Hilang penghormatan. Hilang penghormatan terhadap dia. Jadi dengan sebab itulah disuruh kita berjaga-jaga untuk membina takwa ini. Rupanya bukan hanya hablum minallah, termasuklah hablum minan nas. Masuk kita kepada ayat yang keempat. Ini kes lain, kes Aqra' ibnu Habis dengan rombongan Bani Tamim. Datang jumpa Nabi dalam isu pembebasan tawanan perang. Jadi demo datang ni time-nya tak kena. Demo datang lepas Zuhur. Nabi biasanya lepas Zuhur dia tak menerima tetamu.
dia berehat. Sebelum asar sekarang dia datang ke masjid sampailah isyak. Kemudian lepas subuh, ya, bawa ke duha, dia mengajar, Nabi mengajar, baginda akan mengajar sampailah ke zuhur. Kalau ada kes-kes yang melibatkan masyarakat, Nabi akan turun. Tapi lepas zuhur, bila sembahyang, Nabi akan balik ke rumah dan berehat. Itu time. Jadi bukan time untuk berjumpa, tapi demo datang waktu itu, waktu zuhur. Lalu kemudian disebutkan dalam ayat ini, ya, ayat yang keempat ini. Jadi golongan ini, ya, Bani Tamim ni sebenarnya datang daripada timur laut. Kalau sekarang ni Riyadh, ya, kalau sekarang ni Riyadh, dan memang orang Riyadh ini lain sikit daripada maknanya Arab yang lain. Jadi dikata di situ bagaimana, ya, dikatakan sesungguhnya inna alladzina, orang-orang yang yunadunaka, menyuruh-nyuruh, memanggil-manggil. Tidak, dia sebenarnya perkataan yunadunaka tu daripada perkataan nida, seruan, daripada perkataan nada yunadi, nida, nada yunadi, nida. Nida tu maknanya adalah seruan. Nidaul Islam. Dulu ada satu suara, ya tak? Radio, tak silap saya, berpengkalan di Jeddah. Ini tu Haji Isah mungkin tahu, ya tak? Nidaul Islam min Makkatal Mukarramah. Rupanya yang suara gara tu bukan orang Arab. Orang mana? Awak kata orang Arab. Jumpa dia, ya tak? Dia masa tu kerja di Angkasa Puri. Pernah dia bekerja di Jeddah. Ada ke lagi orangnya Haji Haji Isah? Pencen lah, ya, pencen. Tapi duduk di sana rumahnya, ya. Duduk di Kuala Lumpur, rumah mana ada balik mana? Tak ada, ya tak? Tak ada. Ingat ke nama orang? Saya ingat saya kena ziarah juga dia. Sebab sejarahnya saya pergi ke Riyadh, ya, sejarahnya saya pergi ke Riyadh antara lain nak jumpa orang kedutaan untuk buat proses permohonan. Jadi saya jumpa juga dengan dia. Jumpa dengan dia dan untuk pergi ke kedutaan tu, ya, untuk pergi ke kedutaan, ya tak? Jadi lama benar dah cerita ni. Tahun 84, ini dah 2014. Mau dah 30 tahun, ya tak? Tengoklah kalau ada rezeki ni nak jumpa balik, ya tak? Jadi maknanya dia kata di situ bahawa menyuruh-nyuruh, memanggil-manggil, ya, dengan suara yang kuat ni tadi, dengan lantang, min wara'il hujurat, daripada belakang, daripada luar bilik, ya, tempat tuan hamba wahai Muhammad. Sebenarnya yang demo terpanggil-panggil tu puncanya pasal demo tak tahu Nabi berada di bilik mana. Ya, sebab bilik ada 4. Dia tak tahu bilik yang mana. Nabi ni tadi kan dengan Aisyah ke dengan Hafsah ke, jadi tak tahu. Jadi demo ni terpanggil-panggil. Kejap pergi ke sini, kejap pergi ke sini, kejap pergi ke sini. Sebenarnya masa itu Nabi tengah tidur, dipanggil qailulah. Qailulah ni makna tidur seketika di waktu zuhur, selepas sembahyang zuhur, untuk boleh bangun malam, untuk tahajud, bukan terkejut. Ngapa pula terkejut? Argentina tak skor lagi kan? Itu terkejut juga. Argentina patut skor tapi tak skor, terkejut juga kan. Dah dekat nak habis, ya tak? Jadi tidur, ya, tidur Nabi itu untuk tahajud, bukan terkejut. Jadi supaya ada kekuatan, memang tidur siang ni selepas zuhur Nabi tidur supaya nanti ada kekuatan waktu malam, ya tak? Kita kalau ada tugas tanggungjawab, ada nak mengajar ke, saya terlelap. Bila ngajar tu saya terlelap, lepas maghrib tu tengah ngajar terlelap tu pasal tak tidur siang lah tu. Udah nampak pokok ketapang. Satu hari tu saya mengajar di sini sirah. Lepas tu dia terus kelabu tu. Lepas tu nampak dalam kelabu tu pokok ketapang. Itu yang saya sebut pokok ketapang tu. Apa pokok ketapang boleh keluar dalam sirah kan? Tak karu pasal saya dah nampak pokok ketapang. Terus berhenti, ya tak? Terus berhenti. Ngapa? Mau bahaya, ya tak? Bahaya, ya tak? Tak apa-apa yang keluar, ya. Tak apa-apa. Kita dah tak sedar.
Pernah juga berlaku di Sri Iskandar, ya, di taman apa dipanggil Taman Sidek pun begitu juga, ya tak sedar apa bunda apa labun, ya tak. Saya kata berhentilah, saya kata ngarut je ni kata. Jadi daripada belakang, daripada luar bilik tadi, timenya tak kena, ya tak. Kemudian mendesak-desak, ya Muhammad ukhruj ilaina, ya tak, keluarlah, ya tak. Jadi akhirnya kata di Allah, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakannya, aktsar ni daripada kathir. Kathir tu banyak, walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kathir lawannya qalil. Qaf, ya. Qalil tu sedikit, tak sama dengan khalil. Cik Khalil lain, itu Khalil maknanya teman sejati, ya tak, teman sejati yang hampir, itu khalil. Tapi kalau qalil, qaf, itu sedikit, lawannya kathir. Di sini akthar, dipanggil superlatif ataupun isim tafdil. Kebanyakannya, sebahagian besarnya, la yaqilun, tidak menggunakan akal. Kita sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam surah An-Nur, ya, disebut di situ kita pergi rumah orang 3 kali panggil, dia tak nyahut, udahlah tu, mana baliklah. Ataupun tiba-tiba dia nyahut, dia kata minta maaf lah, time ini tak sesuai, ya. Wa idza qila lahum murji'u wa idza qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Dalam surah An-Nur, kalau tuan rumah kata minta maaf lah, tak sesuai masa ni, baliklah. Fa idza qila lakum murji'u farji'u wa idza qila lakum murji'u irji'u, baliklah. Farji'u, maka baliklah. Zalika azka lakum, itu lebih baik, lebih suci dan murni. Maknanya tuan rumah tak bersedia terima tetamu masa itu, ya tak, disuruh baliklah. Itu disebut dalam surah An-Nur. Tapi ini jenis rumah yang macam kita lah. Kalau rumahnya pagarnya pun 3 batu, itu lain. Itu lain. Ini rumah yang 3 batu tu dia kena ada appointment, itu lain caranya, ya tak. Ini rumah yang macam rumah kita, dekat-dekat je, ya tak. Kecuali dia ada janji. Kecuali dia ada janji. Ini dia tak ada janji apa-apa. Ini dia dah ada janji, yang itu kita boleh desak lebih daripada 3 kali, ya, sebab dia ada janji dengan kita. Jadi ini semua ada disebut dalam surah An-Nur, tuan-tuan. Kalau kita tak mengaji tafsir, tak tahu. Kita tahu ma'al gunnah, bila gunnah, mat arid li sukun. Kira ngambil gilio nak baca, lepas tu mula ngeletor, ngapa gilio aku dekat dah. Kalau sebab itu tajwid saja tak jadi, tafsir kena ada, barulah kita dapat, ya, kedua-duanya sekali, ya tak. Jadi aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka ni tak berakal. Pasal dia pun tak pilih masa, tak pilih cara, pendekatannya tak kena, dan bila dah 3 kali panggil, udahlah tu. Tapi Nabi attend, Nabi datang, Nabi layan, Nabi attend, Nabi layan. Tetapi dengan keadaan, ya, maknanya kita kata tindak tanduk yang tidak menggambarkan berakhlak, menggambarkan tidak ada kesabaran, ya tak? Tidak ada kesabaran, ya tak? Jadi itu ceritanya. Ada tak nota kakinya? Ada. 4923. Perbuatan menyeru dengan suara lantang dan tinggi kepada pemimpin kamu, ya tak? Tak ada langsung, ya, kita kata penghormatan. Tapi mungkin ada orang kata, Ustaz, kalau tak tinggi suara, ayah saya tak dengar. Kalau itu, kadang-kadang bukan masalah suara tinggi tak tinggi, tetapi kadang-kadang kita rangkumkan perkataan-perkataan tu laju sangat, dia tak boleh nak tangkap. Pengalaman saya dengan mak, rupanya bukan masalah tinggi suara, masalahnya biar laras volume tu sama, tapi jangan laju-laju. Dia tak dapat tidur sini, kena kopi tu. Dia tak boleh laju-laju, dia tak dapat nak tangkap. Rupanya itu lagi dipahamnya, daripada kita tinggi suara, laju, dia tak lepas.
Jadi kadang-kadang bukan kerana masalah tinggi suara, tapi kadang-kadang masalah laju sangat sampai dia tak dapat. Sebab kita kena faham bahawa setengah orang itu sudah dikembalikan hal keadaannya seumpama budak. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadian asalnya. Jadi dia dah balik budak. Bila dia balik budak, budak ni memang penangkapannya tak selaju orang yang sudah mumayyiz, yang sudah baligh, tak akan sama. Jadi terpaksa pula kita menyusun susunan kata. Pada dasarnya kita kena tidak meninggikan suara kepada pemimpin kamu dari luar biliknya, iaitu menunjukkan anda tidak memberikan penghormatan kepada dirinya. Kan kadang-kadang kita masuk pejabat-pejabat kan. Kadang-kadang kita masuk pejabat-pejabat. Kita ni jenis robust, jenis Rambo, jenis robust kan, pederah je. Kita tak tahu adab tata susila orang di dalam pejabat tu. Orang pun tengok kita tak? Orang pun tengok kita. Jadi sebenarnya apabila kita tidak ada penghormatan, tak tahu kan bagaimana susur cara nak masuknya dan sebagainya, orang tak hormat kita dan pemimpin itu pun hilang penghormatan tak? Kepada kerana tindak tanduk kita tadi tak? Jadi kepada anda tidak memberi penghormatan kepada dirinya dan juga masanya. Sebenarnya dalam surah An-Nur dia ada sebut 3 masa. Antaranya ialah ba'da salatil zuhri, antaranya ialah qabla salatil fajri, dan antaranya ialah ba'da salatil isya. Jadi ada 3 ni, iaitu selepas solat zuhur, selepas solat isya, sebelum solat subuh. Masa yang tak sesuai bertandang, masa yang tak sesuai berziarah dan bertandang, dalam konteks di Timur Tengah lah, dalam konteks di Timur Tengah, maknanya antaranya ialah disebut dalam surah An-Nur itu sebelum subuh apa dibuat. Lepas zuhur orang kadang-kadang nak rehat, orang kadang-kadang nak makan, orang kadang-kadang nak nanggai baju, letih, dan kemudian selepas waktu isyak, selepas waktu isyak, ada kalanya orang mempunyai urusan peribadinya. Jadi maknanya bagaimana kita memilih masa-masa yang selain itu untuk bertandang ataupun untuk maknanya menyelesaikan kes, menyelesaikan kes. Jadi dikatanya tak sesuai pada masanya serta kerja-kerjanya. Jadi kerja ni berat, iaitu nak membebaskan, maknanya kita kata hamba-hamba Bani Ambar, Bani Ambar yang menjadi orang tengahnya Al-Aqra' ibnu Habis daripada Bani Tamim, daripada Bani Tamim. Hanya orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang tak mengerti sahaja yang melakukan jenayah ataupun dosa yang tidak munasabah. Jadi rupanya bila bersuara tinggi, tak hormat pemimpin, tak hormat suami, tak hormat ayah ibu, tak hormat majikan, tak hormat presiden, itu semua ada dosanya. Itu semua ada dosanya, tak? Jadi yang tidak munasabah dan tidak manis adalah lebih manis bagi mereka itu, adalah lebih manis bagi mereka kalau mereka menanti Nabi keluar. Sebab lambat laun Nabi akan sembahyang asar, dan biasanya Nabi keluar sebelum azan asar tu, Nabi dah keluar dah. Jadi tanyalah pada orang Madinah, tanyalah pada orang setempat, tanyalah orang dalam pejabat tu macam mana caranya, tak ada tanya-tanya, terus je, terus je kopi tu, jadi kalaulah mereka menanti adalah lebih manis, mereka menanti, menunggu masa sehingga bagi dia mempunyai masa yang lapang untuk keluar kepada mereka, memberi layanan kepada mereka. Atau kita pun tuan-tuan, kalau main bola, ambil contoh mudah lah, tak? Main bola, kita nak pas bola tu, biar orang yang menerima bola tu selesa terima bola. Ini ya Allah, pasnya tak apa-apa, udah dekat lain benar, udah dekat lain benar, kawan terokam ceroboh sampai terlanggar, apa nama billboard yang bawah tu kan, terlanggarnya billboard, apa nama pesen peh, jadi maknanya cara kita nak pas kerja pun itu, cara kita nak handling maknanya kerja kan, serah menyerah tugas pun kan itu. Jadi cara nak deliver, cara nak berurusan pun kena kopi tu. Kami dipakat tu tuan-tuan, macam-macam apa juga. Kami pernah terima, tak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut kami, ni dari mana pula datang? Saya nak berjumpa dengan Ustaz Jamaluddin, katanya. Perempuan pula tu. Hai mak, kata, ada staf yang lari pun ada. Ini kisah benar ni. Mungkin orang pakat tak semua tahu, ya tak? Tapi ini nak cerita ni. Staf lari bilik sebelah. Takut dia tu. Orang perempuan takut dia tak? Macam-macam hair dah. Macam-macam hair. Jadi maknanya kita ni tadi mau tidak mau berdepan dengan pelbagai situasi dan suasana. Jadi ada masanya, ada pendekatannya, ya, untuk menerima dan untuk melayan, ya, supaya maknanya tertib itu terjaga. Tertib itu terjaga. Tetapi pada penghadapan raja, pemimpin rohaniyah. Pemimpin rohaniyah ni diterjemahkan sebagai spiritual leader, diterjemahkan sebagai mursyidul am, ya, diterjemahkan sebagai mursyid, orang yang mengasuh kita, ya tak? Orang yang menasihat kita, orang yang memberi tunjuk ajar kepada kita, begitu, ya tak? Di hadapan mursyid, ya. Jadi mursyid ini tadi dia tak guna kekuasaan, dia tak guna kekuasaan, dia guna education, dia tak guna enforcement. Dia ada dua E, ya tak? Dia ada education, dia ada enforcement. Sebagai mursyid, dia tak gunalah enforcement, kuasa. Dia guna education, dia guna dalam bentuk pendekatan pendidikan. Dia tak hukum, tapi dia guna pendekatan pendidikan tadi, ya. Banyaklah yang dimaafkan kepada manusia perkara-perkara yang berlaku kerana kekurangan ilmu dan kefahaman yang sebenar. Jadi Al-Aqra' ibnu Habis dan kawan-kawannya dimaafkan. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dimaafkan. Jadi maknanya di situ bahawa pendekatan mursyid ialah dia bukan nak hukum. Pendekatan mursyid ialah dia akan memaafkan, ya, dia akan memaafkan, dia cuba selesaikan masalah itu daripada akar umbi, bukan cantah, ya, bukan cantah dahan, sedangkan akar umbinya rosak, ya. Cantah boleh, tapi dia jadi lagi pasal akarnya rosak. Dia tak buang yang di bawah, dia tak selesai lagi yang di bawah tu, ya tak? Bolehlah cantah, tapi udah penyakit tu tempat lain pula, ya tak? Penyakit tu tempat lain, ya tak? Ini banyak juga kes berlaku. Maknanya kita kata pada institusi, majikan-majikan, pejabat-pejabat yang membuang pekerja, ya, cantah-cantah, tapi tidak selesaikan daripada roots of the problem, tidak selesaikan daripada akar umbinya. Sikap dia tak berubah, perangai dia tak berubah. Bila dia pergi ke institusi lain, tempat lain, berulang baliklah masalah tu, ya, berulang baliklah masalah itu. Jadi bagaimana pendekatan mursyid, pemimpin rohani, dia cuba ubah dari dalam, ya tak? Cuba ubah dari dalam. Itulah pendekatan Al-Quran dan pendekatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dan kemudiannya dia melayan jugalah sudahnya, ya tak? Tapi dia bagi option. Dia tanya, boleh tak kalau Shibrimah ibni Amru menjadi orang tengah untuk kes kamu ni? Shibrimah ibnu Amru adalah orang yang hampir dengan kamu dan maknanya faham kamu. Boleh tak dia menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah tawanan perang? Tuan-tuan, hebatnya Nabi di situ. Hebatnya Nabi apa di situ? Dari sudut manajemennya, pengurusannya, ada kaunselor, ya tak? Adanya orang yang kita beri tugas-tugas khas untuk menyelesaikan, tidak direct terus, ya tak? Tapi dibagi kepada Shibrimah ibni Amru, sebab Shibrimah ibni Amru ini disenangi oleh Bani Tamim dan juga Bani Ambar. Jadi dia berkata, tak apalah, kami setujulah, ya, kami setuju, ya tak? Kami setuju dia menjadi orang tengah, kaunselor kami untuk tolong bercakap bagi pihak kami. Di situlah maknanya bagaimana Nabi tadi dalam usaha untuk menyelesaikan masalah. Ada masanya kena orang tengah, ada masanya kena ada kaunselor, ada masanya kena bukan direct begitu, ya tak? Bukan terus langsung, tidak. Allahu Akbar, ya. Jadi turunlah ayat yang kelima ni nanti, ya. Turunlah ayat yang kelima yang kita belum baca lagi, ya. Jadi dikata di situ banyak ambil pendekatan memaafkan,
lantaran kurang ilmu, kefahaman. Dalam penghadapan raja dia akan guna pendekatan kuasa, enforcement, ya tak? Raja dia akan ambil pendekatan kuasa, undang-undang, tidak mengenal alasan bagi memaafkan. Tetapi kalau raja itu ada kebijaksanaan, ada hikmah, dia berilmu, maka dia akan ambil pendekatan memaafkan. Dia akan maknanya membenamkan fitnah, ya, dia akan membenamkan, maknanya masalah itu artinya tak usah lagi, kita balik kepada asal, ya tak? Kita balik kepada asal. Kalaulah seseorang itu berperangai dengan perangai yang tidak sewajar yang demikian itu kepada ketua turus tentera, habis court martial, court martial, ya tak? Tapi di sana adanya budi bicara, ya tak? Di sananya ada budi bicara, ya tak? Ataupun gubernur sesuatu wilayah, apatah lagi seorang raja dunia, beliau akan ditangkap oleh para pengawal, tidak akan dapat bertemu lagi dengan raja, ya, ataupun pembesar yang berkenaan, sebab cara dipanggil tak ada sebut gelaran ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad. Kemudian cara mendesak berkali-kali, ukhruj, ya dah, ukhruj ilaina, keluarlah kepada kami, keluarlah kepada kami. Kemudian kadang-kadang dia tengok demo yang datang ni, kadang manggil belah kiri, kadang manggil belah kanan, kadang manggil belah depan, kadang pergi ke belakang. Tawaf demo, ya, demo tawaf begitu, ya tak? Jadi maknanya memang tak kena, ya, memang tak kena. Tapi Nabi tidak menghukum, ya, Nabi ambil pendekatan untuk memaafkan dan cuba maknanya mengurus dengan tarbiyahnya, ya, dengan tarbiyah. Tengok ayat 5 sebagai orang kata pelengkap daripada isu dan kes itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kataan walau ni orang Melayu sebut walau, ya, jikalau, walau, ya, kalaulah mereka, annahum, sesungguhnya mereka itu bolehlah sabaru, bersabarlah kejap, tunggulah di masjid. Sekarang Nabi keluar juga sembahyang asar, gitu, tunggulah biar ada masanya. Udah dipanggil-panggil tak ada jawab, tidurlah tu, udahlah tu. Sebab itu dalam surah An-Nur ada dicakap apa itu, kalau dah kita bagi sahut, bagi salam 3 kali dia tak jawab, udahlah tu. Ataupun disuruh balik katanya tak sesuai, baliklah kita, begitu. Jadi itu keadaannya disebut dalam surah An-Nur, ya. Jadi kalaulah mereka boleh bersabar hatta, apa makna hatta? Sehingga, kita orang Melayu pun guna perkataan hatta, ada, walaupun nama orang pun ada juga, Muhammad hatta, Muhammad sehingga. Ada pula Muhammad hatta, ada, Muhammad sehingga mikir ni. Sehingga ta tu anta, anta kharaja, keluar. Daripada situlah timbulnya makhraj. Apa makna makhraj? Tempat keluar. Mim tu baris atas tempat, mim tu baris bawah alat. Macam miftah, kunci, misbah, ya tak? Lampu. Mim tu baris bawah, mim baris depan orang. Tu je bahasa Arab ni. Atau barisnya 3 je pun ada baris lagi, tak ada lah, ya tak? Jadi mim baris atas, mim baris bawah, mim baris depan. Mana ada baju itu je lah barisnya, tak ada dah, ya tak? Jadi kalau mim baris atas tempat, makhraj, tempat keluar. Jadi di sini ada perkataan kharaja yakhruju, sehinggalah anta takhruj, kamu keluar. Tak payah panggil-panggil lah, tunggulah sehingga Nabi keluar. Ilaihim, kepada mereka, ila tu kepada mereka, nescaya kana khairan lahum, nescaya itu lebih baik. Khairan tu lebih baik, nescaya adalah itu khairan, lebih baik bagi mereka. Apa maknanya tuan-tuan? Nabi memang nak melepaskan
Semua tawanan perang tu ada 80 orang semua, ya, tawanan perang tu memang sebenarnya Nabi nak lepaskan tanpa tebusan, tanpa pampasan. Memang Nabi nak lepaskan. Tapi cara yang tak kena tu menyebabkan Nabi punya keputusan bebas separuh, separuh lagi kena tebusan. Kena bayar. Pasal dah cara dah tak kena. Ya tak? Caranya dah tak kena. Jadi patutnya pilih cara dan pilih masa. Dengan sebab itu udah kena bebas maknanya kena bayar separuh daripada 80, jadi 40 kena bayar tebusan daripada tawanan perang itu, 40 lagi lepas begitu saja. Ini puncanya, ya tak? Ini puncanya, ya tak? Jadi sebab itu dia kata kalaulah mereka bersabar menunggu sehingga Tuhan hamba keluar menemui mereka, tentulah cara demikian lebih baik. Akan bebaslah kesemuanya tanpa pampasan, tanpa tebusan. Tapi oleh kerana dia tak sabar, ya, dia tak sabar, jadi akhirnya Nabi lepaskan separuh tanpa tebusan. Separuh lagi kata Nabi kena ada tebusan, ya tak? Sebagai nak mengajar denda, ya tak? Nak mengajar sikit dah, ya tak? Wallahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu Ghafur, pemaaf bagi mereka yang bertaubat, tak akan buat lagi. Beretikalah, bersusilalah, berakhlaklah, menyesallah daripada cara yang dulu tu. Allah itu Ghafur, ya tak? Allah itu Ghafur bagi orang yang bertaubat. Allah itu akan penyayang dan memberikan kasih sayangnya dengan syurga tadi, ya tak? Ghafurur Rahim, ya. Allah itu Ghafurur Rahim. Jadi itu ayat yang kelima. InsyaAllah kita nanti sambung ayat yang keenam pada hari Senin depan, ya. Hari Senin depan kita sambung ayat yang keenam, Senin, Selasa, Rabu, insya-Allah. Adapun esok, lusa dan tulat saya di pondoklah surah Al-Hajj, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.